Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya Amirul Aiman dalam YouTube channel DPP Studios untuk match review ataupun ulasan perlawanan skuad Harimau Malaya. Perlawanan yang kita wajib menang, perlawanan yang sangat-sangat genting waktu-waktu kritikal macam ni, dan kita terpaksa akur tewas dengan skuad Naga Mas kendalian Pak Hang Seo dengan jaringan 2-1. Satu gol kontroversi, gol kemenangan kontroversi daripada Vietnam yang kita akan ulas sebentar lagi. Dan macam biasa, saya bersama dengan Tun Teja. Saya tak berseorangan, kita akan sama-sama ulas tentang perlawanan malam tadi. So Tun, putusan penuh 2-1 Tun. Tak macam apa yang kita harapkan. Kita harapkan Malaysia menang 2-1, tapi Vietnam pula yang menang 2-1 Tun. Jadi ada benda positif lah daripada game yang kita dah tengok daripada skuad Tan Cheng Ho ni berbanding dengan perlawanan dengan UAE. Cuma keputusan tak memihak kepada kita. Jadi apa pendapat Tun tentang gameplay skuad Harimau Malaya untuk malam tadi? Okey, gameplay yang ditunjukkan sebenarnya saya risau pada 10 ke 15 minit yang pertama. Nak tengok macam mana. Kalau kata merepek, kita talah the rest of the world. The rest of the permainan dia akan jadi merepek. Tapi kita cuba dengan agresif kita cuba dengan menyerang. Dan benda tu berkekalan 15 ke 20 minit. Kita banyak pegang bola, tetapi kita kurang melakukan gerakan yang bahaya. Okay Tun, ada beberapa orang player yang saya nak highlight sebenarnya untuk ulasan kali ni. Okay. Yang pertama, pair kiri dan kanan untuk first half, Safawi dan juga Sumareh. Dah berapa game dah kita nampak dua-dua player ni struggle. Tapi untuk first half, Sumareh tunjukkan satu permainan yang positif berbanding dengan Safawi Tun. Jadi adakah Safawi ni masih lagi belum fit sepenuhnya daripada kecederaan? Okey, saya rasa Safawi, yes, saya rasa nampaklah dia belum dalam tahap yang terbaik. Dan di mana dia punya contribution dia, free kick dia tu je. Walaupun berbahaya, tapi itulah tak cukup. Sebab kita memerlukan gerakan yang berbahaya daripada Safawi ataupun daripada Sumareh. Cuma malam ni Sumareh nampak peningkatan sikit berbanding dengan game masa lawan dengan UAE. Cumanya mungkin baik tidak cukup. Dia memerlukan lebih baik. Untuk role play DMF pula Tun, defensive midfielder. Kalau kita tengok lawan UAE, Azam yang main DMF. Tapi untuk lawan Vietnam ni, Tan Cheng Ho buat satu perubahan dengan meletakkan Syamil Kuti sebagai defensive midfielder. Dan kita nampak benda tu menjadi. Okey, macam saya cakap tadi dengan kawan-kawan mereka cakap Syamil Kuti ni asyik pas belakang je. So saya nampak di sini tactical Tan Cheng Ho dia memang menggunakan Syamil as a basic defense midfielder, iaitu bertahan, bukannya untuk menyerang. Macam kita tengok kalau modern football, kita tengok macam Kante contoh kita tengok macam Kante, walaupun bertubuh kecil tapi dia boleh main defense midfielder sebab dia ada keupayaan untuk bertahan dan keupayaan untuk menyerang. Itu modern football. Tapi Syamil Kuti dia tak ada keupayaan untuk menyerang. Sebab tu banyak bebas. Tapi untuk defensif dia buat kerja dengan baik. Okay, saya setuju dengan Tun. Cakap pasal Kante, kita pun ada Kante tu untuk game malam tadi. Ya, betul. Siapa lagi kalau bukan Syafiq Ahmad, jersey nombor 20. Tengok betul. Dia punya work rate, dia punya contribution. Walaupun tak dapat main 90 minit sebabkan oleh kecederaan lutut ke paha macam tu lah kan. Tapi dia punya aksi atas padang 45 minit yang pertama tu cukup bagus tu. Ya, betul, saya setuju. Kalau kita tengok kalau ada heat map lah, kalau kita dapat buat heat map tu, Syafiq Sat dia ada di bahagian defense, Sat dia ada belah kiri, Sat dia ada belah kanan, dan Sat dia ada kat bahagian serangan untuk membantu di pola. Sehinggalah ada satu tandukan yang ditepis oleh keeper Vietnam. Saya rasa itu the best chances yang dimiliki oleh Malaysia, yang kita dah lama dah tak rasa chances yang macam tu. Tiba-tiba sedap tapi ditepis oleh keeper Vietnam. Bagi saya Syafiq Rahim pula dah. Syafiq Ahmad. Okay, Syafiq Ahmad. Silap. Typo. Syafiq Ahmad, saya rasa sayanglah dia tak dapat main 90 minit. Kalau kata second half tu dia dapat membantu dengan kemasukan pemain sub, saya rasa mungkin akan menambah lebih variasi lah di dalam bahagian serangan.
Di Paula tu kan, di Paula. Zulhelmi kita ni, Okay. dia kata dia dapat dia akan bagi 100% untuk game lawan Vietnam. Mhm. Kita nampak ada satu benda yang positif berbanding dengan game lawan UAE. Tapi saya tak pasti sama ada semua penyokong ataupun semua penonton ni setuju dengan saya ke tak. Tapi bagi saya sebagai seorang penyokong dan pemerhati bola sepak, saya rasa apa yang dia bagi tu belum cukup lagi untuk nak main dalam level international ni. Ya betul, saya rasa saya setuju. Dia bermain dengan baik sebenarnya. Tapi macam saya cakap lah, tak cukup baik. Cuma dia hanya baik berbanding dengan UAE. Tapi itulah setakat gol satu penalti, lepas tu ada percubaan yang diselamatkan oleh keeper Vietnam. Lepas tu sebenarnya ada 2-3 crossing yang dilakukan oleh Arif dan juga Corbin. Dia lambat lah. Dia Lambat masuk ke kotak penalti tu. kotak, yes betul. Kalau kata dia masuk pun dia tak ada di tempat yang betul. Sepatutnya di Paula as a poacher dia kena lebih visionary lah untuk dia kena tahu lah kat mana yang Corbin ataupun flanker lah. Kalau nak crossing tu dia dah tahu lah. Dia kena cari tempat yang sesuai lah untuk melakukan rembatan ataupun tandukan. Tapi overall saya boleh kata di Paula bermain baik lah berbanding dengan masa lawan dengan UAE. Kira orang kita lah. Player-player yang digantikan, player sub, tunjukkan satu komitmen yang terbaik tu. Nazmi Faiz, Arif Aiman. Cuma saya kurang berpuas hati dengan Liridon. Ya betul. Sebenarnya itulah, saya bukan nak mendidakkan kehebatan Liridon. Cumanya bila dia masuk dalam 15 minit yang terakhir tu, kita nampak kita nampak Syamil ni lagi function daripada Liridon. Sebab apa? Liridon ni sebenarnya saya rasa Tachiho mungkin nak masukkan McDon ni untuk menambahkan Nak lagi push lagi lah, serangan, nak push lagi. Tapi apabila dia masuk, kita tak dapat menyerang, tapi kita diserang dan kita tak ada defense midfielder. Dan kita tengok banyak McDon just ball watching bila bola tu bergerak dan lambat untuk cover defense. Saya rasa satu pertukaran yang merugikan lah. Kalau kata stay Syamil lagi mungkin lebih kita boleh attack lagi lah. Overall, ball position kita pegang tu. Cuma ni pendapat saya sendiri. Jangan saya tak mahu ada yang kecam lah, kata saya syok sendiri ke apa. Ni pandangan peribadi. Okay. Dari segi taktikal, Tan Cheng Ho punya pemikiran memang mantap, mastermind. Cuma saya rasa apa yang membuatkan kita tak boleh nak menang, tak boleh nak convert goal disebabkan oleh pemilihan player yang main di atas padang. Mungkin ada player yang tak cukup fit ataupun mungkin ada player yang tak cukup on form yang membuatkan kita tak dapat nak terjemahkan taktikal tu dalam bentuk kemenangan tu. Ya, saya setuju. Sebab kita tengok first 11, saya cakap masa game dengan UAE lah. Kalau lah kita dapat Safawi 2019, kita dapat Sumare 2019, memang sedap. Tapi benda tu tak jadi di 2021 sebab mereka pun kurang fitness. So sepatutnya Tachiho dia sebabnya dia kena lebih berani. Betul dia kenal dan betul Tachiho dia tahulah kehebatan kedua-dua pemain ni. Tapi di 2021 ni dalam aksi kelayakan ni tambah dengan aksi persahabatan yang masa lawan dengan Kuwait ataupun masa lawan dengan Bahrain ni, yang Kuwait kita tak tengok lah. Sepatutnya Tachiho dia dah boleh detect lah benda tu. Saya ada nak sentuh satu isu ni. Ingat nama ni, Ryuji. Bukan Ryuji Utomo tapi Ryuji Sato. Referee yang menghadiri perlawanan malam tadi yang tiup whistle bagi penalti dekat Vietnam. Tu nuasa lah, bola tu penalti ke tak? Sebab bola tu pun awal-awal kita nampak macam clear tak clear. Mungkin ada sentuhan tapi sikit saja, minor touch ataupun mungkin tak ada sentuhan. Sebab kita tengok di segi replay pun tak nampak macam ada major punya tackle ke apa kan. Dan entah daripada mana dia tiup whistle bagi penalti. Dan saya ada baru dapat info yang pengadil ni pernah handle ataupun pernah mengadili Liga Vietnam tu. So jadi macam satu isu, satu kontroversi.
Jadi apa pendapat Tun tentang situasi tadi ni? Situasi malam tadi. Penalti ke tak? Situasi tadi saya pun tak berani nak cakap lah. Tapi kalau ikutkan hati yang panas ni, saya kata tak penalti. Nampak dive lah. Memang nampak dive lah. Kalau kata ada setah pun terlalu sikit. Betul. Terlalu sangat sikit dengan dia punya dive ala Robben. Ya, itulah. Cuma itulah kalau kata ref tu pernah mengadili Liga Vietnam. Saya rasa AFC dia kena tengok balik benda ni. Patutnya tak boleh terjadi. Walaupun mungkin pengadil tu asal daripada Jepun ke, daripada Korea ke, tapi sebab dia pernah participate dalam sesuatu liga tu, sebenarnya dia jadi kita tengok pun bukan nak condemn lah ref kan, tapi kita tengok pun ada fall yang dilakukan oleh Vietnam di kawasan yang bahaya tak diberi. Betul. Saya setuju dengan tu. Jadi tak boleh nak buat apa, keputusan pun dah habis dah masa. Kita kalah 2-1 dan kita kena fokus next game lawan Thailand. Walaupun kita dah tak boleh layak ke second round ataupun ke pusingan seterusnya dalam kelayakan Piala Dunia ni, kita still akan ada lagi kelayakan untuk Piala Asia pula tu lepas ni. Jadi kita teruskan menyokong Harimau Melaya. Kita percaya, tu keyword dia, percaya yang skuad Harimau Melaya akan layak ke Piala Asia secara merit melalui kelayakan yang akan datang. Okay Tun, untuk perlawanan dengan Thailand next, harapan tu dan juga prediction. Okay, harapan sebab kita pun dah tak layak ke Piala Dunia, tak apa, tidak mengapa sebab kita pun tak target lah ke Piala Dunia kan. Cuma kita tak dapat jalan senang lah untuk ke Piala Asia. Kita terpaksa memilih jalan yang susah. Lepas ni kelayakan lagi kan. Cumanya untuk lawan Thailand ni hanyalah untuk melengkapkan jadual, tapi maruah kan, tapi maruah. So saya target Malaysia kena menang. Dan kalau boleh Tachiho please lah, try and error lah player. Maksudnya try lah Lukman ke 90 minit ke start first 11. Mak Don bagi duduk di tepi dulu. Bagi duduk di tepi. Mak Don boleh ganti Tan Cheng Ho lah. Sebab ada satu part tu kan dia duk tolong Tan Cheng Ho kan, duk ajar teknikal dekat midfield. Dia jadi kepa lah. Okay, untuk penonton-penonton semua, jangan bersedih, jangan marah, jangan kecewa. Benda dah pun berlalu, 90 minit dah habis. Kita memang terpaksa akur dengan kekalahan 2-1. Walaupun kita control game, itulah lumrah bola sepak. Tak boleh nak buat apa. Kita still ada lagi perlawanan yang kita kena tempuhi. Jangan berhenti menyokong Harimau Melaya. Kalau bukan kita yang nak sokong pasukan negara kita, siapa lagi yang nak sokong? Jadi kalau ada apa-apa komen, ada apa-apa pandangan ataupun apa-apa saja pendapat tentang perlawanan Malaysia pada malam tadi, tinggalkan di ruangan komen untuk kita sama-sama semua penyokong Malaysia bincang tentang prestasi skuad anak-anak buah Tan Cheng Ho. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang berikutnya, perlawanan antara Malaysia dan juga Thailand. Jangan risau, walaupun Malaysia kalah, kami still akan teruskan ulasan perlawanan tentang skuad Harimau Melaya kita. Sekian dulu daripada saya, Miro Aiman. Tapi sebelum tu, jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.